mana beg duit aku? Oi, apa hal ni, mana aku tahu sini bak sini beg duit mana? Sumpah aku tak tahu. Akhirnya siap dia bunuh. Maka Nabi yang beribadah di atas tersebut tanya pada Allah, ya Rabbi wa ya Allah, apa hikmah dia? Yang pertama tadi tu dia tinggal luncang, dia balik. Yang kedua curi. Kenapa dia curi? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala begitu kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dalam keadaan hujan lagi, Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam tamanan syurga, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri malam kita dengan malam yang baik. Daripada pagi kita bangun sampai petang, malam, pengakhiran malam kita tu baik. Tapi kita minta pada Allah, kita harap pada Allah, moga-moga pengakhiran kehidupan kita pun dalam keadaan baik juga, atau dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita, dan kita juga harap pada Allah lah pertemuan-pertemuan akan datang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dan jodohkan kita lagi lah. Amin. Dan alhamdulillah, kitab baru lah, pada edisi pengajian yang sebelum ni 40 hadis tasawuf, dua orang ulama hadis yang telah kumpulkan, jadinya 40. Cuma yang kedua tu ada penambahan lah daripada Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah yang kita baca. Alhamdulillah, berginjak pula pada kitab yang baru lah, iaitu kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bustanul Arifin ini di antara karya atau karangan Imam Nawawi rahimahullah, yang mana Imam Nawawi rahimahullah karang tak habis. Antara kitab, banyak kitab Imam Nawawi karang, di antaranya Al-Azkar, di antaranya Hadis Al-Arba'in, perhimpunan 40 hadis, dan juga beberapa kitab yang lain lah, di antaranya Minhaj dalam bab fiqh. Dan Imam Nawawi rahimahullah juga ada karang kitab syarah hadis hadis Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi. Di antara kitab lain karya Imam Nawawi dalam hadis ialah Riyadhus Salihin. Di antara karangan yang masyhur juga, yang banyak para asatiza atau para ustaz yang ngajar di Masjid Surau dan di mana-mana, di antaranya juga. Ini Imam Nawawi rahimahullah karang kitab ni Bustanul Arifin mengakhiri pembahasan mengenai kisah para wali, kisah-kisah para waliullah, atau kisah-kisah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pengakhiran di dalam kitab ini, yang mana Imam Nawawi karang
kitab ni tak habis. Penghabisan belakang tu, sebelum nak habis tu, Imam Nawawi ada memuatkan kisah-kisah yang menarik untuk kita muzakarah, untuk kita bincangkan. Menarik di kisah mengenai banyak kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Sezaman dengan Nabi SAW, tak melihat wajah baginda macam Uwais Al-Qarani lah, yang berbakti pada maknya, tak ada rezeki jumpa dengan baginda. Mengenai perihal Imam Nawawi dan biodata atau biografi, boleh tengok sendirilah dekat belakang nanti. Nanti balik rumah silap-silap tengok lah. Saya pun nak cari point sebenarnya mengenai Imam Nawawi, tapi disebabkan penerjemah kitab Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki An-Nadwi hafizahullah ta'ala telah menulis sedikit ringkasan biografi atau biodata Al-Imam Nawawi rahimahullah di pengakhiran kitab ini, setelah menterjemahkan secara sempurna kitab yang asal iaitu kitab Bustanul Arifin. Sebelum memulakan muqaddimah muallif atau muqaddimah musannif, muqaddimah pengarang kitab, iaitu kitab ini Al-Imam Nawawi ada tulis muqaddimah, suka saya ingatkan pada diri saya dan kesemuanya untuk kita meluruskan niatlah duduk dalam majlis ilmu ni kerana Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman ilmu kepadanya. Berarti Allah kumpulkan kita kat sini, Allah Ta'ala tu nak kita tu jadi baik, maka kita tanamkan niat kerana Allah dan jadikan ilmu yang diperoleh pada muzakarah dalam majlis ilmu ni niat untuk beramal. Dan kita lihatlah berapa banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Sebelum mulakan muqaddimah muallif atau muqaddimah musannif pengarang kitab, diawalkan dengan bacaan ummul kitab suratul Fatihah ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة مؤلف berkata Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan kitabnya ini dengan perkataan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana kitab karangan ulama itu confirm mesti akan ada lafaz ataupun tulisan awal pada kitab-kitab mereka, baik itu karangan ulama mutaakhir, karangan ulama sekarang, karangan ulama-ulama dulu, mesti akan ada pada awal kitab mereka perkataan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebab-sebab mereka kerana bertabarruk atau mengambil berkah seperti mana dalam kitab Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan pada kitab Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terlampau banyak khasiat, terlampau banyak faedah, terlampau banyak kelebihan yang boleh kita ambil dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu hal kemudian didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim,
maka tidak terputuslah akan amalan perbuatan tersebut. Kalau kita nak buat satu perkara, nak perkara tersebut dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka dahulukanlah pada setiap hal dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak satu laksana yang kita lakukan satu hal, perkara, nak perkara tersebut dijaga oleh Allah, pastikan kita dahulukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kerana barang siapa melakukan satu pekerjaan, hal, perkara, dahulukan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga pelaksanaan apa yang dilakukan kerana dia mendahulukan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kisah-kisah mengenai Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya banyak dalam hadis fadilah kelebihan Bismillahirrahmanirrahim, dan boleh kita jadikan sebagai wirid ataupun zikir dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullah dalam kitabnya An-Nawadir. Pada kitab An-Nawadir karangan Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala dikisahkan mengenai fadilah kelebihan basmalah, fadilah atau kelebihan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah mengenai kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, yang mana saya sebut pada awal tadi pengajian. InsyaAllah akan kita mengakhiri karangan pembahasan kitab dalam ni adalah mengenai kisah banyak dimuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani disebut sezaman dengan Nabi SAW, tak ada jodoh rezeki bertemu dengan baginda, duduk di daerah Khawlan iaitu Yaman. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah satu hari didatangi oleh khadamnya, pembantunya. Kata pembantu Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, kau tak mati-mati lagi ke? Disebabkan dah lama dah, dah lama cerita ni, baru aku nak cerita pada engkau. Dah berapa tahun lepas, pernah ketika aku berkhidmat dengan engkau, aku berikan air pada engkau, dan pada air tersebut sudah aku letakkan racun dan aku berikan engkau minum, dan aku telah lihat engkau tu minum air tersebut tapi tak mampu lagi, tak mati-mati, elok sampai lah hidup lagi. Maka Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah mengatakan Alhamdulillah, dengan keberkataan iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang aku dahulukan pada ketika hendak minum, kerana keberkatan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia tak mendatangkan mudarat padaku. Racun, air yang tercampur dengan racun tak mendatangkan mudarat, kerana sebelum aku meminumnya aku telah melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang aku tanya kat engkau pula, dah kenapa engkau beracun? Oh, disebabkan saya dah lama berkhidmat dengan kamu, saya tu dah tak larat dah, engkau dah tua dah, maka aku fikir macam mana nak cakap biar aku nak matikan engkau. Baiklah, kata Abu Muslim Al-Khawlani, sekarang aku bebaskan engkau kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Bismillahirrahmanirrahim ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga daripada perkara-perkara yang mudarat, yang tak baik. Satu orang yang bobo santau pada makanan kita, pada minuman kita, tu Allah Ta'ala akan jaga dengan perkataan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim? Pada sesuatu amalan yang baik jadi sunnah. Kalau amalan tu makruh, sebut bismillah jadi makruh. Kalau amalan itu haram, bismillahnya jadi haram. Nak minum arak, dia fikir, ustaz cakap ini Allah akan selamatkan, Allah akan pelihara, minum arak bismillah. Apa hukum dia haram? Kerana perbuatan zatnya itu juga adalah haram. Di antaranya makruh, kalau itu makruh jadinya makruh juga. Di antara melihat kemaluan isteri, termasuk ketika sebelum nak setubuh juga melihat kemaluannya bismillah juga termasuk daripada makruh. Sahabat cukup jaga benda-benda macam ni.
Sahabat ketika mereka telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, tangan kami ni sudah berbai'ah dengan Nabi, maka tangan kanan kami sejak daripada tu tak pernah menyentuh kemaluan kami dengan tangan kanan. Tangan ini telah menyentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, maka kalau kami qada hajat, buang air kecil ke apa, kami akan sentuh dengan tangan kiri saja. Kitab An-Nawadir karangan Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala ada menyebutkan perihal qadi. Kan akhir tu kan dan cerita tu kan tadi tu, ada seorang qadi yang penerima rasuah. Maksudnya kalau satu orang yang bersalah, dia disuap, maka dia akan backup orang tu. Sebaliknya lah, dia ada isteri yang tengah mengandung, kemudian qadi tersebut telah menemui ajal kematian, maka di dalam kubur qadi ini telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diutus oleh Allah untuk azab dia dalam kuburnya. Dia tinggalkan seorang isteri, yang mana isteri tersebut mengandung, kan saya sebut ada isteri yang mengandung. Ketika dia duduk dalam kubur, selang beberapa bulan telah lahirlah anak ni lahir. Ketika usia mumayyiz, apa usia mumayyiz ni, bubur lebih kurang darjah 1 6 tahun macam tu, dihantarlah ke madrasah pengajian agama. Pertama kali budak ni dia belajar apa, anak dia ni belajar apa? Perkataan fadilah, basmalah, atau kelebihan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia balik daripada pengajian budak ni, anak dia ni, pada apa segala perbuatan dia buat mesti didahulukan bismillah. Makan bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah bagi salam bismillahirrahmanirrahim. Maka apa ahwal dia yang dibuat? Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat yang tengah mengazab dia, berhentilah mengazab hamba ni. Ditanya oleh malaikat, ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, kenapa nak kena berhenti mengazab hamba ini? Maka kata Allah, disebabkan dia memiliki anak yang banyak sering menyebut namaku, maka disebabkan itu aku malu kalau nak mengazab ayahnya. Kerana ayah dia ni ada anak yang mana anak ni sering kerap kali menyebut namaku, disebabkan dia banyak kali menyebut namaku anaknya, aku malu kalau nak azab ayahnya yang ada di dalam kubur. Pentinglah bismillahirrahmanirrahim. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang anak akan mengurangkan azab kubur pada mak ayahnya. Maka di antara selain bismillahirrahmanirrahim adalah membanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Kita niatlah moga-moga Allah bantu kita pada apa al-ihwal kita memperbanyakkan bismillah. Amin. Amin. Ada cerita yang lain lagi mengenai dikisahkan dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu pembicaraan antara setan gemuk dengan setan kurih. Kita pun ada juga gemuk kurih. Macam tu juga setan, dia ada setan gemuk, dia ada setan kurih. Cuma perbezaan antara dia dengan kita, telah berdialog lah, tengah bersembang lah di antara setan gemuk dengan setan kurih. Setan gemuk ni tanya, keding sangat, kurih sangat, sebab apa? Maka dia kata, aku telah mendatangi seorang hamba yang mana pada setiap perkataan dia tu mesti dia akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia buat pun bismillah. Ketika nak makan dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, sehingga tak ada jatah bahagian untukku. Maka disebabkan aku begitu lemah, tak ada kekuatan kurih. Dah tu kenapa engkau nampak sihat badan tu? Debab badan besar, gemuk. Disebabkan aku telah mendatangi seorang hamba Allah, pada setiap apa yang dibuat tak akan ada bismillahirrahmanirrahim. Ke tempat tidur tak ada bismillah, makan tak ada bismillah, sehingga aku telah bersama dengan dia. Disebabkan itulah aku telah badan besar dan aku telah mengawal dia pada setiap dalam kehidupan dia, kerana tak adanya bismillahirrahmanirrahim pada segala sesuatu urusannya. Maka penting bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa makan tanpa bismillah, setan makan bersama dengan dia. Barang siapa memasuki rumah tanpa bismillahirrahmanirrahim, setan masuk dalam rumah ni. Siapa tidur tanpa bismillahirrahmanirrahim, setan tidur dengan dia. Maka penting bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ada gangguan jin dalam badan, luaran, maka banyakkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Setan tu akan jadi lemah nanti kerana keberkataan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu di antaranya lah. Di antaranya lain adalah bismillahirrahmanirrahim, di antara sabda baginda, barang siapa menggauli ataupun barang siapa menyetubuhi isterinya tanpa bismillahirrahmanirrahim, maka lahirlah anak tu nanti anak yang akan cacat. Maksudnya cacat entah segi fikirannya, nanti susah nak diatur anak tersebut, kerana ketika bersetubuh tanpa bismillahirrahmanirrahim akan ada kekurangan pada anak tersebut. Maksud tu guru saya dulu, guru Quran saya lah, kalau hafal Quran tu tak masuk-masuk, hanya guru saya bagi tahu, ni mak bapak dulu tak bismillah. Walaupun agak kasar kan berbunyi, guru saya tu suruh banyak istighfar nanti. So anak tu kalau masalah tu ada mak bapak tu dia gelojoh sangat ke, wallahu alam. Tapi ini pengajaran untuk kita sebenarnya. Untuk kita tu menyetubuhi isteri, ingatkan isteri kita sama juga bismillahirrahmanirrahim. Jangan tengok anak orang lain tak terdidik, tak terurus, ni mak bapak dia tak bismillah. Jangan macam tu. Itu pengajaran untuk kita. Moga Allah Ta'ala sentiasa peringatkan kita, beri kekuatan untuk kita untuk setiap al-ihwal pekerjaan kita didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan tadi, sambungannya adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mengenai selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting kita selawat pada baginda. Kadang ada video tu, ada dia bertulis tu, sudahkah kamu berselawat? Ada buat juga? Oh tak ada. Ada kan video setengah dia buat tu, perasan tak? Atau perasan tahu? Wallahu a'lam, tak mana channel tak tahulah. Ada lepas tu, sudahkah berselawat hari ni? Bagus juga tu. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan zikir yang saya bagi pun ada kan selawat kat situ. Selawat pada baginda dikisahkan dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab yang berjudul Mukashafatul Qulub. Dalam bab taubat, sebelum diceritakan pembahasan mengenai taubat, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dahulukan kisah mengenai berlaku di zaman Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Di zaman Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala satu hari tengah jalan dekat Mekah. Imam Sufyan Al-Thawri tengah jalan, ini kisah masyhur ni. Ketika Al-Imam Sufyan Al-Thawri tengah jalan, nampak dengan satu orang pemuda, yang mana pemuda ni ketika dia jalan, dia suka selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Setiap tapak dia tu Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah tanya, Assalamualaikum ya syabab, Assalamualaikum wahai pemuda, kenapa setiap langkah-langkah yang kamu jalan ini sentiasa kamu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa tak macam tu? Kenapa selawat je? Atau kenapa tak tasbih? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak, kenapa selawat? Maka ditanya, siapa kamu? Oh, saya Sufyan Al-Thawri. Masya-Allah, Imamul A'zam. Ulama kemah ni, ulama besar ni. Kerana engkau Imam Sufyan Al-Thawri, saya cerita kepada engkau, aku dulu ada seorang ayah, yang mana ayahku ni maksiat, suka minum arak, suka main judi, dia tu banyak maksiat. Aku kemudian sebelum dia nak mati tu, dia lumpuh, stroke, tu akhir ahmar, dia kena. Kemudian nak pergi mana pun aku yang akan bawa dia. Kemudian dia terjatuh, kemudian aku panggil dia tak sahut, dia dah meninggal dah, dia dah mati. Allah Subhanahu wa taala hitamkan wajahnya. Kalau disebut, kalau Allah hitamkan wajah, Allah murka, maka aku di sisinya tu aku nangis, aku terlelap. Dalam mimpiku aku melihat seorang lelaki tengah berjalan,
memakai pakaian putih, mengambil tangannya sapu wajah ayahku. Maka aku telah melihat dalam mimpi tersebut wajah ayahku putih berbanding sebelum daripada ni. Sebelum hitam putih dah, putih lagi daripada tu. Kemudian orang tersebut telah pergi, aku pegang di jubah belakangnya, aku tanya siapa, maka dia mengatakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah baginda. Maka aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut, aku tanya, kenapa Tuhan telah datang? Maka Nabi SAW mengatakan, aku telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan wajah ayahmu, kerana dia itu memperuntukkan masa untuk menselawat padaku. Walaupun dia maksiat, tapi ada masanya dia berselawat kepadaku, iaitu Nabi SAW. Kerana dia ada masa untuk diselawat padaku walaupun dia maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepadanya, berikan kesempatan untuk aku membersihkan wajahnya. Allah redha kepadanya. Kerana kata pemuda tersebut, ketika aku bangun daripada mimpiku, aku telah melihat wajah ayahku dalam keadaan putih berseri seperti di dalam mimpiku. Maka sejak daripada aku tak pernah tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sejahat-jahat mana kita tu selawat, setak taat macam mana pun kita tak taat kepada Allah tu, maka selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jangan tinggal. Nah, kalau dalam amalan saya bagi rasanya 100 kot sehari, 100 kan. Moga Allah bimbing kita untuk kita amal. Amin. Sambung. Segala puji bagi Allah. Pujian terbahagi kepada 4. Segala tu banyak tu. Segala puji bagi Allah. Puji tu banyak. Terbahagi kepada berapa? 4. Pertama, pujian Khaliq kepada Khaliq, pujian Allah kepada Allah, seperti mana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Allah, maka pujian tersebut kembali kat siapa? Pujian Allah kepada Allah kembali kepada Allah. Yang kedua adalah pujian Khaliq kepada makhluk, pujian Allah kepada hamba. Pujian Allah kepada hamba kembali kepada Allah, kerana Allah yang mentakdirkan, Allah yang menghebatkan, maka hakikatnya pujian tersebut kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa ridwanu. Maka yang kedua adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian Khaliq kepada makhluk, atau pujian Allah kepada hamba. Contoh banyak dalam Quranul Karim. Di antaranya dalam suratul Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ketika mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husin, mereka bernazar untuk puasa kalau Allah berikan kesembuhan. Sebenarnya yang usul ni, yang beri pendapatnya Umar Al-Khattab, diterima mereka puasa kalau Allah berikan kesembuhan pada Hasan Husin. Puasa, akhirnya puasa ke semuanya. Hasan Husin pun puasa juga. Ketika sahur tak ada makan, ketika nak buka puasa tu adalah makan sikit. Cerita tu agak panjang sikit. Nanti Sayyidah Fatimah tu ketika tengah hari, Sayyidina Ali pergi jumpa jiran minta kain, kemudian dijahit kain, kemudian dikembalikan, itulah upahnya. Kemudian dibuat tepung tersebut dengan 5, dapat adunan tepung dengan 5 roti. Ketika nak buka puasa, datanglah yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina, orang miskin, datanglah orang miskin, kami orang miskin, tolonglah bagi makan. Akhirnya kesemuanya bagikan roti tu pada orang miskin. Mereka tak makan, hari kedua pun tak makan, sahur sah. Hari kedua nak buka puasa sama juga, ada 5 keping roti, seorang nak makan. Yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima, anak yatim datang, beri pada anak yatim, tak buka puasa. Hari yang ketiga pula macam tu juga. Hari yang ketiga siapa pula datang? Itu orang tawanan yang baru lepas tawan, mereka tak ada makan apa, akhirnya diberikan pada mereka. Maka Allah Ta'ala memuji perbuatan mereka, mengutamakan lain berbanding diri mereka. Akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran ini. Allah puji keluarga Nabi SAW. Maka pujian itu kembali pada siapa? Allah.
Allah yang mentakdirkan, Allah yang berikan kekuatan, Allah mengilhamkan macam tu. Di antaranya apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman ila akhir ayah dalam surah Al-Hashr. Allah Ta'ala memuji perbuatan seorang sahabat Ansar. Ketika sahabat Muhajirin datang, Nabi SAW tanya, hei sahabat semua, siapa boleh tolong sahabat ni? Kesian dia ni hijrah jauh-jauh Mekah daripada Madinah. Sahabat ada yang tak berani tak angkat tangan, dan mereka pun tak ada apa. Angkat seorang sahabat saya bawa angkat dia masuk dalam rumah, saya khidmat kepada dia, bagi makan, bawa balik. Sahabat Ansar ni tanya pada isteri dia, isteri ku ada makanan tak? Wallahi, sumpah demi Allah tak ada makanan, melainkan sikit itu untuk anak-anak. Tak payah, anak-anak bagi tidur. Nanti makanan bak sini, ketika aku letak di hadapan tetamu, kau padamkan api lampu, buat macam rosak. Ketika dia tengah makan, aku akan berpura-pura seperti makan, aku keluarkan bunyi ngunyah makanan saja, kan? Lampu tak ada. Nanti kalau tak buat macam tu, dia akan rasa macam, tuan rumah tak makan macam mana ni, tak maulah, macam tu pula. Maka aku saja ngunyah bunyi makanan, sedangkan sikit makanan pun aku tak makan. Besok turun ayat ni seperti mana yang saya bacakan tadi, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhir ayat, sampai habis ayat tu. Pujian Allah kepada sahabat Ansar kembali pada siapa? Allah, kerana Allah yang mentakdirkan, Allah yang beri kekuatan. Maka memberikan pengajaran kat kita apa? Ketika melakukan amal, jangan puji diri, tapi puji Allah. Kerana Allah yang takdirkan, Allah yang berikan kekuatan. Selayaknya ketika amal, bukan puji diri sendiri, tapi puji Allah. Itu adab kita sebagai hamba Allah, dan merasakan ketika melakukan amal kita tetap banyak kekurangan, tapi kita telah dibantu oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah untuk beramal, maka pujilah Allah ketika amal. Yang ketiga, pertama pujian Khaliq pada Khaliq, yang kedua pujian Khaliq pada makhluk, yang ketiga adalah pujian makhluk pada Khaliq, pujian hamba kepada Allah. Kembali pada siapa? Allah. Kita puji Allah, kembali pada Allah. Akhirnya yang keempat adalah pujian makhluk pada makhluk, manusia pada manusia, kembali pada siapa? Allah, kerana Allah yang memperindahkan pujian yang kita puji. Dan maka selayaknya, sesungguhnya segala kepujian itu kembali pada Allah. Maka disebut alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita tu, manusia puji kita tu kerana Allah begitu sayang menutupi keaiban kita. Maka Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, sekiranya dosa itu dilakukan dan mengeluarkan bau busuk, nescaya orang tak nak mendekati kita. Nampak macam janggut kan, nampak macam kopiah, macam jubah. Kita kenal diri kita siapa ketika berseorangan. Sekiranya dengan perbuatan maksiat tersebut menyebabkan mengeluarkan bau busuk, maka nescaya orang akan jauh daripada kita. Tapi kerana sayangnya Allah, kasihnya Allah, Allah Ta'ala menutupinya. Sebab tu di dalam hadis qudsi Al-Mawa'idhul Badi'ah, dalam kitab tersebut disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, engkau lakukan maksiat demi maksiat demi maksiat, kesemuanya aku tutup. Apakah kamu tak takut padaku, wahai hambaku? Apakah kamu tak datang kepadaku, wahai hambaku? Kerana maksiat demi maksiat yang kamu lakukan, aku menutupinya. Maka setiap amalan tersebut jangan merasakan kita tu mampu. Maka sekiranya Allah Ta'ala mampukan kita untuk amal, maka doakanlah untuk orang lain juga untuk mampu beramal. Syekh Ma'ruf, Imam Ma'ruf Al-Karqi rahimahullah, Ma'ruf Al-Karqi, kaf Karqi, Ma'ruf Al-Karqi rahimahullah, satu di jalan ada kampung LGBT, contohlah macam tu, LGBT, sesama jenis, berlawanan jenis, maksiat, zina. Akhirnya seorang pemuda keluar, Imam Ma'ruf, doalah Allah Ta'ala berikan bala biar mati mereka. Al-Ma'ruf Al-Karqi rahimahullah, ya Rab,
Ya Allah, seperti mana Engkau bahagiakan mereka di dunia, ya Allah, bahagia juga mereka di akhirat, ya Allah. Seperti mana Engkau gembirakan mereka di dunia, gembira pula mereka di akhirat. Kata pemuda, ya ma'ruf, ya syekh, ya imam, saya minta supaya hancur yang pergi doa, gembiralah, bahagia, buat apa? Tidaklah mereka bahagia di akhirat, melainkan di dunia Allah memberikan taufik, kekuatan untuk mereka taubat. Maksudnya hanya setan saja ingin orang tu mati ketika maksiat, bukan sifat pendakwah, bukan sifat ahli ilmu untuk berkeinginan orang lain tu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kisah lain dikisahkan adalah oleh ulama, seorang syekh, dia tengah tidur. Seorang syekh tengah tidur, datang seorang pencuri. Dia ketuk, dia nak ketuk pintu. Dia fikir macam mana ni, tak apalah, dia senyap-senyap, dia masuk, dia nak curi apa, dia tengok ini rumah orang alim. Rumah orang alim zuhud pula, memang tak ada apa nak curi. Dia fikir barang apa aku nak curi. Akhirnya ada orang datang ketuk pintu, tong 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 tong. Assalamualaikum. Pencuri duduk dalam, dia sembunyi bawah katil. Kemudian waalaikumsalam, syekh ni pun bangun. Dia kenapa? Di kampung kita ni ada orang saleh meninggal, dia ketua kampung, siapa nak ganti tempat dia? Dan tempat dia pun nak ganti orang yang saleh macam dia juga. Agak-agak tuan syekh punya pendapat siapa? Apa kata tuan syekh tersebut? Kamu mencari orang saleh? Ada, dekat, tak jauh, dekat dengan saya kat bawah katil saya ni. Bawah katil saya ni orang saleh, orang dia baik, orang dia. Nanti saya akan cakap dengan dia, insyaAllah dia akan jadi ketua kampung kat sini. Balik orang tu, dia keluar, dia kata, ya syekh, tak, sebenarnya saya datang untuk curi. Saya tahu kau dah datang, kau apa pun tak dapat. Biarlah kau keluar, dapat ilmu, dapat hidayah daripada Allah. Akhirnya ditarbiyah oleh syekh tersebut, dia pun jadi orang alim, orang saleh juga. Seperti mana Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita faham, moga juga Allah berikan pada yang lain. Amin. Berapa minit dah? 20 dah? 38 dah? Oh, okey, sikit-sikit lagi lah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya ketika boleh dijadikan sebagai zikir juga. Lupa saya nak sebut, Nabi SAW bersabda, afdalul zikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdal atau sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Amal zikir tu saya bagi belum lagi. Semoga Allah beri kekuatan. Amin. Yang itu lagi yang ketat. Ada baca dah? Ada, alhamdulillah. Moga Allah istiqamah. Amin. Kan ada la ilaha illallah juga kan. Wa afdal du'a, sambungan pada hadis tersebut, baginda mengatakan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Imam Suyuti mengatakan, kata Imam Suyuti, berdasarkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam surah Ibrahim. Barang siapa syukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Maka kata Imam Suyuti, sesuatu nikmat diberikan oleh Allah, kamu mengharap supaya nikmat tersebut dikekalkan oleh Allah dan ditambah oleh Allah, maka ikatlah ia dengan lafaz alhamdulillah. Itu juga disebut oleh Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kamu, kamu tak nak nikmat tersebut lari jauh daripada kamu, bersama dengan kamu, maka ikatlah ia dengan ucapan ataupun dengan hati yang penuh berasa syukur kepada Allah, iaitu alhamdulillah. Di antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan masya Allah la quwwata illa billah. Ja'far As-Sadiq, termasuk pada Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat, mengatakan rahimahullah wa radhiyallahu anhu, sekiranya nikmat diberi oleh Allah, kamu mengharap supaya ditambah dan dikekalkan oleh Allah, maka memperbanyakkanlah lafaz masya Allah la quwwata illa billah. Apa lafaznya? Masya Allah la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, zat yang tunggal lagi maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal lagi maha perkasa. La ilaha illallah. Yang maha mulia lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia. Kalaulah kita merasakan kita mulia, kena ingat
Tuhan kita maha mulia, Allah jangan rasa hebat. Kalau kita rasa kita ni paling mulia, paling hebat, kena ingat sebenarnya kita Tuhan kepada yang maha mulia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mati nanti, kemuliaan sudah tak ada kat kita, kerana sudah kita menjadi, istilah kasarnya, bangkai, atau sudah kita jadi mayit yang busuk dah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha kasih sayang. Sekiranya seorang membuat satu kesilapan kepada seseorang, maka mungkin dia boleh maafkan kita. Kesalahan kedua mungkinlah boleh juga kot. Kesalahan yang ketiga mungkin boleh lagi. Keempat dia tak pandang kita. Tapi Allah, maka kemaafan kita minta setelah itu maaf tak akan diberi. Tapi Allah, beribu-ribu kemaksiatan, kesalahan yang kita buat, cukup dengan satu istighfar, tetap Allah mengampuni kita. Sayangnya Allah, maka rumit, susah hubungan kita dengan orang. Maka jangan bermuamalah dengan muasyarah, muamalah dengan banyak hubungan dengan manusia. Jangan ada tak kena, itu terguris hati, ini tak kena, jadi tak payah. Dengan Allah senang. Banyaknya maksiat kamu dengan Allah, cukup dengan satu permintaan maaf kamu pada Allah, Allah terima. Nabi SAW bersabda, hadis ni masyhur ni. Oh, hadis ni banyak disebut. Barang siapa melakukan maksiat kemudian dia taubat, maka Allah akan bangga di hadapan para malaikat. Allah kata, wahai malaikat, tengok hamba aku tu, dilakukan maksiat, kemudian ditahu tidak ada Tuhan yang boleh ampunkan dia melainkan aku Allah. Bersaksilah wahai malaikat, aku ampunkan seluruh dosanya. Lepas tu dia tergelincir maksiat balik, dia taubat balik, sama kata Allah, wahai malaikat, tengoklah hamba ni, dia melakukan maksiat, dia tahu tak ada Tuhan yang boleh ampunkan dia melainkan aku. Saksilah, aku ampunkan seluruh dosanya, aku jadikan dia seperti bayi yang baru lahir bersih. Maksiat balik kita kan kadang macam tu kan, sampai setan berbisik nanti, dah lah, cukup dah, tak ada apa dah kau ni, tak payah taubat. Kalau setan tak kenal apa erti lelah jatuhkan kita pada maksiat, kita jangan lelah, bangkit taubat balik pada Allah. Sambung pada hadis tersebut, dia tergelincir maksiat, dia taubat balik kepada Allah, maka sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, saksikanlah bahwasanya aku ampunkan seluruh dosa-dosanya dan aku jadikan dia seperti bayi baru lahir. Sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana pengampunan Allah pada hamba tersebut? Maksiat taubat, taubat maksiat, buat balik, sejauh mana dia tak bosan meminta pengampunan pada Allah, sejauh itulah Allah Ta'ala tak bosan-bosan mengampunkan seluruh dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha sayang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suka pada hamba yang at-tawwabin. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya aku mencintai orang yang memperbanyakkan taubat padaku. Seorang tu tak akan banyak taubat melainkan dia banyak maksiat sebelum ni. Maka kenapa orang tu banyak taubat, kemudian banyak dia maksiat, kemudian dia banyak taubat pada Allah, supaya Allah nak jadikan dia tu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya peluang untuk kita maksiat-maksiat lampau jadikan sebagai untuk kita tunduk pada Allah dan memperbanyakkan istighfar. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah bangga. Siapa bangga? Allah. Allah bangga dan gembira sekiranya hamba-hambanya yang maksiat kembali taubat. Siapa kena gembira kalau ikutkan kita lah? Kerana diberi hidayah, diberi taufik, diberi izin oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk taubat. Tapi dalam hadis ini disebutkan Allah gembira sekiranya hamba-hamba yang maksiat kembali taubat kepada Allah. Seperti mana Nabi SAW memberikan tamsil atau perumpamaan, seperti mana satu orang bawa kenderaan dia, keldai, banyak barang dia bawa di belakang dia punya keldai ataupun dia punya unta. Kemudian dia turun daripada unta dia, dia nak di padang pasir yang luas. Dia saja tengok kiri dia tengok, unta dia hilang. Macam mana risau dia? Risau tak? Risau lah. Seperti kita bawa kereta, kalau kita keluar pada kereta kita, saja kita buat macam tu, tengok kereta dia hilang lah. Kereta pula satu tu pula kita tu, baru beli pula. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia risau, macam mana aku nak balik ni? Kita ada map, ada Waze, jalan boleh lah,
Kan dalam Google Map ada jalan tu kan, nak jalan pun boleh kan, dia akan tunjuk kan, jalan pun boleh. Kita boleh kontak siapa ni, padang pasir tak ada siapa, macam mana nak kontak orang? Dia pun terlelap, dia bangun, dia nak risau, sebelum dia nak risau dia tengok kenderaan dan seluruh barang dia dah ada dah. Macam mana gembiranya dia? Maka Allah jauh lebih gembira lagi sekiranya hamba-hamba yang maksiat kembali taubat kepada Allah. Maka moga-moga kita menjadi hamba yang banyak taubat, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan bosan-bosanlah minta taubat pada Allah. Sentiasa kena rasa haus pada maghfirah, pada pengampunan Allah, kerana Tuhan kita adalah begitu sayang pada kita. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya 70 lipat kali ganda kasih sayang seorang ibu kepada anak. Mak tu sayang kat anak, tapi kena ingat Allah 70 lipat kali ganda lebih sayang lagi pada kita. Kalau kita rasa terhutang budi dengan kasih sayang ibu dan nak membalas, Allah punya kasih sayang mana pengabdian kita, tunduk kita kepada Allah. Maka tak ada lagi yang lebih sayang pada kita melainkan Allah. Maka banyakkan muamalah hubungan kita dengan Allah. Orang kalau tahu satu keburukan kita, maka orang tak pandang kita. Tapi Allah mengetahui berapa banyak keburukan kita tetap ditutupkan oleh Allah kerana sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Itu kita memiliki Tuhan Allah yang begitu sayang pada kita dan Maha Pengampun. Dan jadilah kita juga hamba yang memberi pengampunan pada orang lain. Seorang yang mengharap Allah mengampunkan kesalahan dia, maka kita kena juga mengampunkan kesalahan orang lain kepada kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa cepat memberikan maaf pada orang lain, cepat pula Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Tuhan kita kan Allah yang mudah, begitu kasih memaafkan hamba-hambanya. Kita juga perlu akhlak dengan akhlak yang memberikan kemaafan kepada orang yang buat salah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita memiliki akhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah. Berapa minit dah? Nah, Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah taala, satu hari Al-Imam Fudil bin Iyad tengah jalan. Ketika Al-Imam Fudil bin Iyad tengah jalan, Al-Imam Fudil bin Iyad dengan anak murid dia. Kemudian ketika jalan dengan anak muridnya, tiba-tiba Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah taala tu dengar ada seorang ibu tengah pukul anak dia, piak pukul. Budak ni teriak, budak ni nangis. Kemudian kemudian dibuka pintu, dia lari daripada rumah, berteduh di bawah pohon pokok. Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah ta'ala pergi jumpa budak tu, nak dekat dengan budak tu. Budak tengok kiri kanan, dia tengok, dia lari pergi pintu rumah dia balik. Dia nangis depan pintu rumah mak dia tu. Mak dia buka pintu, mak dia pun menangis juga. Mak dia peluk dia, mak dia rusak kepala anak dia. Dia kata, nak, ke mana kau tadi nak? Ketika kau bersungan kat luar, siapa yang pandang beri kasih sayang, masuklah nak. Aku sayang maka aku berikan hukuman pada engkau, nak. Nangis. Teriak pula Al-Imam Fudil bin Iyad, nangis Al-Imam Fudil bin Iyad. Maka kata Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah, wahai anak muridku, lihatlah yang mana anak tadi buat salah pada mak dia, akhirnya diberikan hukuman, dia jauh daripada mak dia. Kemudian dia kembali balik pintu rumah mak dia. Mak dia buka, dia terima dia. Sekiranya seorang hamba melakukan kesalahan pada Allah, jauh dia hubungan dengan Allah telah jauh. Kalau dia kembali pada pintu taubat Allah, nescaya Allah lebih buka, lebih cepat lagi pintu rahmat Allah berbanding pintu mak tadi buka pada anak tersebut. Faham tak? Maka kita sentiasa kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan yang saya bagi tu, kat situ pun ada istighfar juga kan, meminta pengampunan pada awal-awal tu, Rabbighfirli tu. Moga kita sentiasa mengharap pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan istighfar. Barang siapa memperbanyakkan istighfar, maka Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusannya. Kenapa jadi sulit satu urusan jadi banyak? Kerana kasiratuz zunub, tanggungan banyak dosa. Dengan istighfar tersebut Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang menentukan segala keputusan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu,
Dan perlu kita yakini takdir Allah Ta'ala pada kita tu dah terbaik. Perlu yakin betul. Perkara yang tak baik berlaku pada kita, yakinlah sebaliknya ada perkara yang baik yang Allah simpan untuk kita. Kita sebagai hamba tak nampak. Maka perbanyakkan la ilaha illallah tu, banyakkan betul. Kita tak nampak apa melainkan baik daripada Allah saja. Perkara yang baik alhamdulillah, perkara yang tak baik pun alhamdulillah. Kadang Imam Ghazali rahimahullah tu ada cerita seorang Nabi. Nabi tu duduk kat atas, duduk kat ada bawah, tempat bawah. Faham cerita ni, tengok. Ada 3 keadaan orang. Ada orang pertama, dia naik kuda, kemudian dia berhenti turun daripada kuda. Faham cerita ni? Kita kan musannif Imam Nawawi mengatakan yang itu maksudnya Allah yang menentukan segala keputusan, takdir lah maksud dia, ketentuan dalam hidup kita. Sebelum kita lahir Allah dah takdir dah. Kita akan kumpul macam ni, muka kita akan macam ni, berpakaian macam ni, seluar macam ni, saya duduk macam ni, kedudukan mic ni atas berbanding bawah, dah ada rehal, dah tulis lah daripada Allah. Allah tulis lah. Cuma kita renung tak renung lah. Tapi sebab renung dia pasal datang tu. Kalau tak renung tak datang Ustaz. Alhamdulillah. Maka Nabi tersebut ibadah kat atas, ada kat bawah, ada tempat kolah. Seorang datang daripada kuda. Faham betul cerita ni? Dia turun daripada kuda dia. InsyaAllah saya bagi faham sikit kata-kata saya. Dia turun daripada kuda dia, kemudian dia pergi dekat kolah tu. Dia mandi dekat kolah, kemudian dia tertinggal uncang, beg duit macam tu lah. Dia uncang, beg duit, dia tinggal, kemudian dia pergi. Datang orang kedua. Orang kedua pun nak pergi kat kolah situ. Dia tengok, ada duit lah. Dia cabut lari, dia bawa, curi daripada bawa lari. Kemudian datang pula orang yang ketiga mandi kat kolah tu. Datang pula yang pertama. Yang pertama kata, mana beg duit aku? Apa hal ni, mana aku tahu? Sini bak sini, beg duit mana? Sumpah aku tak tahu. Bak kejap aku pergi confirm kau ni. Jangan buat dono, orang buat tak tahu. Sumpah aku tak tahu. Akhirnya dia bunuh. Akhirnya siap dia bunuh. Maka Nabi yang beribadah di atas tersebut tanya pada Allah, ya Rabbi wa ya Allah, apa hikmah dia? Okey. Yang pertama tadi dia tinggal uncangan. Yang pertama tadi tu dia tinggal uncang, dia balik. Yang kedua curi. Kenapa dia curi? Kenapa dia curi? Disebabkan bapa yang A ni, bapa yang pertama ni dulu pernah curi bapa nombor 2 ni punya duit. Maka Allah nak ganti balik dengan cara apa? Digerakkan anak nombor 2 ni nak supaya hak ni balas balik, maka dia curi. Tapi kita janganlah macam tu. Nampak duit orang ni, mungkin bapa dia ni mungkin pernah curi bapa aku. Bismillah jangan. Tapi kalau kita adab sebagai yang kena curi, kita husnuzan, pandang baik macam tu. Pertama telah bunuh orang nombor 3. Kenapa? Dulu yang bunuh bapa dia tu bapa nombor 3 ni. Maka Allah Ta'ala nak balas balik. Maka yang pertama tu bunuh anak dia ni. Anak ni bunuh anak ni pula. Maksudnya tak ada perbuatan takdir Allah yang Allah takdir tak baik tu, tak ada. Sakit kaki, maka Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha jalan tersipak batu. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya, senyum-senyum lagi. Betapa sayangnya Allah padaku. Tengok, Allah nak aku mengampuni dosa, maka Allah Ta'ala pertemu ciumkan ibu jari aku kepada batu. Betapa sayangnya Allah Ta'ala padaku. Tengok, kalau kita nak macam ni, tunggu 30 minit dulu, biar marah dulu, biar apa dulu, lepas tu baru kita cakap ni, oi sayangnya Allah pada aku. Maka sesuatu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, kena pandang itu sebagai takdir atau keputusan yang terbaik pada kita. Walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, tetap Alhamdulillah tetap baik. Maka dikisahkan oleh Urwah bin Az-Zubair, Hisham bin Urwah cerita, ni cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, ketika kakinya sakit kena operation, kemudian balik daripada operation, anaknya datang, abang dah meninggal lah. Apa kata Sayyidina Urwah bin Az-Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq? Alhamdulillah,
Allah Ta'ala mengurniakan 2 kaki padaku, Allah tarik satu dan Allah masih sisakan satu padaku. Allah mengurniakan 3 orang anak padaku, begitu sayangnya Allah padaku, Allah tarik satu dan masih sisakan 2 orang anak padaku. Tak down tu kan. Kita kalau sesuatu nikmat ditarik oleh Allah, kita rasa macam seluruh nikmat dengan nikmat iman Islam ditarik oleh Allah. Pada kita lupa untuk syukuri banyak nikmat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu apa pun kita tetap memandang alhamdulillah, hati tetap dalam keadaan redha. Sehingga Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Ilmul Awliya Illah mengatakan bahawasanya maqam kedudukan hati yang syukur pada Allah itu lebih tinggi berbanding sabar. Sabar ni dia perlu mujahadah, hati dia perlu yalah sabar. Orang yang syukur tak, datang alhamdulillah. Imam Ghazali memberikan perumpamaan satu orang yang diberikan kuda oleh Tuan Raja. Dia bergembira bukan kerana apa, dia bergembira kerana zat pemberian tu. Dia bergembira kerana kuda. Kalau Tuan Raja memberikan ular, dia tak gembira. Berbeza dengan orang kedua. Orang kedua ini dia bergembira kerana yang memberi kuda itu raja. Entah raja bagi ular pun dia seronok juga, pasal dia melihat siapa yang memberi. Yang pertama tak, pertama hanya melihat zat sahaja. Kalau Tuan Raja beri ular, tak mahu dia, tetap dia tak bergembira. Dia kerana melihat zat tersebut. Yang kedua bergembira kerana melihat mun'im, siapa yang memberi nikmat, siapa yang memberi. Kerana yang memberi itu raja, entah bagi kucing pun dia gembira, beri binatang cicak pun dia seronok juga, kerana yang memberi adalah Tuan Raja. Selfie dulu, cicak pun cicak lah, selfie Tuan Raja kot. Yang ketiga lebih lagi, dia bergembira kerana Tuan Raja yang memberi dan sentiasa berbolak-balik pergi pada rumah dia atau ke tempat Tuan Raja berkhidmat. Ini lebih baik lagi. Maka setiap tu memandang pemberian Allah Ta'ala tu dengan pemberian yang baik. Berapa minit dah? 58 minit. Wah, sambung lagi. Boleh sambung lagi? Boleh. Wah, dia main lambat dia kata boleh ya. Okey, sambung sikit lagi lah. Yang berkuasa iaitu Allah merubah segala sesuatu. Maka yang baik menjadi tak baik, yang tak baik menjadi baik. Itu pentingnya kita sentiasa minta Allah istiqamahkan. Allah boleh berubah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bermunajah pada Allah, berdoa, ya Allah, setelah Kau berikan hidayah pada kami, ya Allah, tolonglah ya Allah kekalkan hidayah pada kami. Menunjukkan Allah boleh tarik balik, Allah berkuasa, Allah boleh berubah balik. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita. Amin. InsyaAllah nanti kita sambung lain nantilah. Ada pengsa lah? Ada pengsa, ada. Mesti tak bawa. Ada pengsa? Ada pengsa bawa situ? Tak bawa. Kita tak bawa. Ada? Pengsa tak nak? Tak apa, tak apa. Nanti ingat lah buku tanda nanti kat mana nanti. Okey, pembahasan sampai sini sahaja. Moga Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita amalah dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ni. Moga Allah Ta'ala terima pertemuan kita ni. Amin. Dan banyakkanlah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pembahasan sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi suruh kita semaya sebagaimana kamu tengok aku semaya. Pas kita tak tengok Nabi semaya, tak payah semaya lah. Pergi sahih hadis lagu ni pucah hanya tak semaya tak mengaji pun, rajin baca sikit kau guano tak tahulah. Ada orang jenis minat pergi sahih ayat Quran, pergi sahih hadis.